Pusat Penilaian COVID-19 secara maya dibangunkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis Aidil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengetuai delegasi Malaysia pada pemukiman tidak rasmi Ketua-Ketua Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC yang diadakan secara maya. Ia akan disertai 21 pemimpin ekonomi APEC, merupakan peluang penting menunjukkan respons kolektif dalam bekerjasama melindungi kesejahteraan masyarakat serantau ketika pandemik. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menerusi kenyataan memaklumkan pemukiman dipengerusikan Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern. Perdana Menteri dijangka mengetengahkan pandangan Malaysia mengenai kepentingan pengukuhan kerjasama global ke arah vaksin COVID-19 yang adil, berpatutan dan boleh diakses semua. Tan Sri Muhyiddin juga bakal mempromosi kerjasama ekonomi APEC menerusi pemulihan perjalanan rentas sempadan di rantau Asia Pasifik. Pusat Penilaian COVID-19 CAC akan dibangunkan secara maya bagi menguruskan kes positif COVID-19 tidak bergejala atau bergejala ringan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam Datuk Dr. Chong Chi Kiong berkata, pemantauan kes itu akan dilaksanakan tanpa kehadiran pesakit secara fizikal. Keputusan itu dibuat pada sesi perbincangan pengurusan pasukan bertindak khas Greater Klang Valley bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. HSO digital ini akan diberikan melalui aplikasi MySejahtera atau lain-lain aplikasi. Dan ianya adalah sah dari segi undang-undang. So walaupun kita tidak diberi gelang, adalah dari segi aspek undang-undang, mereka terpaksa berada di rumah juga secara home isolation atau HSO. Dalam pada itu, Datuk Dr. Chong berkata kerajaan akan meningkatkan kapasiti katil hospital sedia ada di sekitar Lembah Kelang bagi menampung pertambahan kes. Malaysia kini merupakan antara negara yang mencatatkan pemberian vaksin terpantas di dunia dengan melebihi 400,000 dos sehari. Kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Tarikh pelaksanaan pemberian vaksin secara walk-in kepada warga emas di Selangor dan Kuala Lumpur akan diumumkan kelak. Justru orang ramai yang tidak mempunyai janji temu diingatkan tidak ke mana-mana pusat pemberian vaksin. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya memerlukan masa untuk menguruskan logistik dan penghantaran stok bekalan vaksin ke PPV. Turut diperlukan susunan waktu inisiatif untuk pemberian vaksin secara walk-in bagi mengelak kesesakan. Warga emas berusia 60 tahun ke atas dan pengiring diminta tidak hadir ke mana-mana PPV sehingga perincian inisiatif itu diumumkan. Inisiatif kepada warga emas Lembah Kelang itu diumum Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba petang tadi. 13,215 kes baharu COVID-19 direkodkan, angka tertinggi sejak pandemik melanda negara. 26 kluster baharu dan 110 lagi kematian turut dikenal pasti. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. %90 atau 12,684 kes daripada kes harian baharu COVID-19 merupakan pesakit kategori 1 dan 2. Lebih 8,000 daripada mereka pula didapati tidak mempunyai gejala.
Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 4,637 individu lagi diletakkan dalam kategori 2 kerana hanya bergejala ringan. Manakala kategori 3 hingga 5, sebanyak 531 kes baharu dilaporkan. Pesakit kategori itu mempunyai jangkitan paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen. Berkuat kuasa hari ini, kedai buku dan alat tulis dibenar beroperasi sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN. Turut diberi kebenaran sama kedai komputer dan telekomunikasi. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kelonggaran itu dibuat setelah mengambil kira maklum balas awam yang membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah berjalan lebih lancar. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail memaklumkan 180 premis termasuk kilang, premis perniagaan dan tapak pembinaan di arah tutup kerana gagal patuh prosedur operasi standard SOP. Arahan dikeluarkan pasukan petugas khas pematuhan yang melaksanakan lebih 80,000 pemeriksaan di seluruh negara. Majikan sektor perkilangan di Melaka dikendaki memindahkan pekerja asing ke asrama dan bangunan yang tidak berada di kawasan perumahan. Tindakan itu dilakukan bagi mengekang jangkitan terhadap komuniti. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, arahan dikuat kuasa menerusi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Tindakan tutup kilang atau syarikat menanti mereka yang berdegil. Datuk Seri Sulaiman ditemui pada program outreach vaksinasi COVID-19 Dun Kuala Linggi. Dun Negeri Sembilan akan kembali bersidang 3 September ini. Pada sesi kali ini, persidangan berlangsung selama 4 hari. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, sidang dimulakan dengan perasmian titah ucapan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Kita akan ada perasmian oleh Kepala Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Besar Negeri Sembilan dan ada hari Jumaat Justur dan perbincangan kita adalah membahaskan kita ucapan Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Kita ada juga beberapa RUU yang akan dibawa dalam persidangan tersebut. Kali terakhir Dun Negeri Sembilan bersidang ialah pada Disember lalu. Tarikh persidangan Dun Kedah pula dijangka diketahui September ini. Tempoh yang diperlukan untuk mengeluarkan notis itu 21 hari. 21 hari notis, kemudian kita perlu tempoh untuk jabatan-jabatan menyediakan jawapan bagi soalan-soalan kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengemukakan soalan lisan dan soalan bertulis. Kita perlukan tempoh untuk sediakan jawapan, biasanya 2 minggu. 21 hari tempoh 2 minggu selepas daripada 1 Ogos. Kalaulah kita mulakan proses itu 2 Ogos, dia pergi kepada minggu pertama bulan September. Pendaftaran permohonan baharu Geran Khas Prihatin GKP 4.0 dibuka sehingga hujung bulan ini. Bayaran melibatkan peruntukan RM1 bilion itu akan dibuat pada September dan November. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang tidak lulus sebelum ini juga boleh membuat permohonan semula. Bagi penerima GKP sedia ada, mereka tidak perlu membuat sebarang permohonan. Peruntukan khas sekali beri berjumlah RM100 juta disalur untuk tujuan selenggara dan naik taraf institusi pendidikan Islam. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, agihan dibuat secara berfasa. Peruntukan membabitkan institusi pondok, tahfiz dan sekolah agama. Kita di Jabatan Perdana Menteri kerjasama dengan JAKIM, termasuk DEPAI, kita akan cuba untuk mengemaskinikan, terutamanya dalam pembangunan ilmiah yang kita nak sangat. Sebagaimana yang saya harapkan ustaz-ustaz kita
guru-guru kita, tuan-tuan guru kita ini menjadi permata kepada ummah, menjadi bintang, menjadi sebagai rojokan ummah, terutamanya dalam isu agama dan kemeluk kehidupan. Beliau bercakap ketika merasmikan Konvensyen Murabbi Ummah 2021 secara maya. Datuk Rozi Mat Saad dilantik sebagai Ketua Pengarah Keselamatan Negara. Menerusi satu kenyataan, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali mengucapkan syabas dan tahniah atas pelantikan tersebut. Datuk Rozi, 57 tahun yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Demografi dan Kajian Kependudukan Kepujian dari Universiti Malaya sebelum ini merupakan timbalan Ketua Pengarah Keselamatan. Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 31 tahun dan berpengalaman luas dalam pelbagai bidang dan pengurusan bencana. Dengan kepakaran dan pengalaman yang dimiliki, Datuk Rozi diyakini MKN terutamanya ketika usaha menangani pandemik COVID-19 dipergiat. Kita lawan, kita jaga, kita bersiap siaga. Pemakaian face mask, dua face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih daripada 95% daripada virus, dan ini telah pun disarankan oleh CDC, dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan. Tetapi memakai face mask adalah wajib, sekurang-kurangnya satu face mask. Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ni ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Lawan, kita jaga, kita bersiap siaga. Anda masih lagi bersama kami dalam Berita Tengah Malam. Saudara, mayat rentung ditemui dalam sebuah van yang terbakar di Kota Baru, Kelantan petang tadi. Setakat ini punca kematian dan identiti mangsa belum dikenal pasti. Mayat dijumpai di Kampung Becah Keranji pukul 4 petang. Menurut Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Muhammad Piah, kejadian disedari penduduk sekitar. Semakan mendapati mayat terbakar hangus 100%. Bodi akan dibawa ke forensik hospital untuk postmortem. Jadi saya tak dapat nak memberi sebab kematiannya dulu. Dan kita akan tunggu laporan postmortem. Jadi kalau daripada keterangan awal ni kita siasat dia ada laporan mati mengejut. Kecuali ada perubahan selepas postmortem, kita akan ubah siasatan tersebut. Mayat dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II. Setakat ini, kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Siasatan lanjut diteruskan berdasarkan hasil bedah siasat. Cubaan seledup keluar hampir 4,000 unit cecair vape bernikotin digagalkan Batalion 7 Pasukan Gerakan AM di Rantau Panjang, Kelantan. Perbuatan terbabit berjaya dikesan hasil pemantauan unit drone. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 7 PGA, Superintenden Azhari Nusi, cecair vape bernilai RM4,000 itu ditemukan di kawasan Semak berhampiran pengkalan haram ke negara jiran. Penyeludup dipercayai sengaja meninggalkan barangan terbabit sementara menanti waktu sesuai untuk membawanya ke seberang. Pemilik sebenar bahan berkenaan itu sedang dikenal pasti. Semua barang kes diserah kepada Kementerian Kesihatan. Kes dirujuk mengikut Akta Racun 1952. Gara-gara memuat naik video kononnya memberi racun kepada diri sendiri dan dua ahli keluarga, sepasang suami isteri ditahan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan mengesahkan suspek lelaki diberkas malam manakala isterinya awal pagi tadi. Anak mereka pula diserahkan di bawah jagaan saudara terdekat. Gambaran atau video yang dibuat ini seakan-akan betul niat mereka, tetapi kalau
kita ikuti dalam video ni di hujung-hujungnya mereka kedua-dua pasangan ini telah mengaku bahawa ini adalah satu lakonan sahaja. Pada saya dalam keadaan sekarang orang tengah terganggu dengan stresnya dan keadaan COVID-nya, mohonlah pihak polis ingin meminta agar tidak melakukannya seperti mana pasangan ini membuat video untuk membunuh diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu, tular sebuah video berdurasi 16 minit 3 saat memaparkan seorang lelaki berpura-pura memberi dan minum racun akibat kemurungan. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia bekerjasama dengan polis memantau penularan video berkaitan bunuh diri. Menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah berkata ia bagi mengelak gejala peniruan bunuh diri yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kita pandang serius mereka yang menularkan video berkaitan bunuh diri sebab kebimbangan kita ialah berlakunya gejala yang dipanggil copycat suicide. Dan kita di KKMM kita memantau keadaan ini dan saya percaya pihak polis di Raja Malaysia juga memantau. Kami kalau sampai ke pengetahuan kami, perkara pertama yang kami lakukan lazimnya ialah memberitahu kepada pihak polis. Dan perkara yang kedua yang kami cuba lakukan ialah meminta supaya perkara itu diturunkan. Kontraktor konsortium Zenith BUCG Sdn Bhd diberi penilaian markah tinggi oleh Pegawai Negeri untuk kelayakan bagi projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Perkara itu dimaklumkan saksi di Mahkamah Session Kuala Lumpur semasa perbicaraan kes rasuah bekas Ketua Menteri Lim Guan Eng. Saksi bekas Exco Negeri Lim Hock Seng memberitahu beberapa syarikat termasuk CZBUCG disenarai pendek untuk projek tersebut. Berdasarkan penilaian markah, Lembaga Perolehan Negeri Pulau Pinang mencadangkan pelantikan syarikat itu untuk projek terowong dan 3 jalan utama. Dalam mesyuarat Exco pada 14 Oktober 2011, Kerajaan Negeri memutuskan untuk mempelawa pelbagai syarikat untuk memohon tender projek terowong dan jalan raya melalui tender terbuka. Semalam, Mahkamah dimaklumkan Hock Seng bertemu dengan 2 pengarah syarikat itu pada awal tahun 2011 sebelum tender terbuka dipanggil. Guan Eng dituduh menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang untuk meminta pengarah kanan konsortium Zenith Construction, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli untuk pemotongan 10% daripada keuntungan projek serta wang sogokan 3.3 juta ringgit untuk melantik syarikat itu sebagai pemaju. Perbicaraan bersambung esok. Beralih ke luar negara, Korea Selatan merekodkan kes kumulatif harian COVID-19 kedua tertinggi pada Khamis. Kerajaan memutuskan untuk mengetatkan perintah penjarakan fizikal di seluruh negara bagi membendung penularan wabak tersebut selepas kes terburuk direkodkan melebihi 1,600 kes. Kes tertinggi harian negara itu ialah 1,615 pada sehari sebelum itu dan kini mencatatkan 9 hari berturut-turut dengan jumlah baru melebihi 1,000 kes. Di sebalik kebimbangan mengenai varian yang lebih mudah berjangkit iaitu varian Delta serta suntikan vaksin, kes jangkitan harian sudah melepasi rekod sebelum ini iaitu 1,378 kes Jumaat lalu. Lebih 1,100 kes terbaru dicatatkan di ibu negara Seoul dan daerah Gyeonggi serta Incheon. Perdana Menteri Kim Boo Kyum berkata pihak kerajaan akan mengetatkan arahan penjarakan fizikal di kebanyakan negeri dengan pengecualian di beberapa tempat di sebelah selatan kepada tahap 2 daripada 4 tahap di negara itu. Berdasarkan tahap 2, himpunan melebihi 8 orang adalah dilarang manakala restoran dan bar mesti ditutup pada tengah malam. Kerajaan menggesa orang ramai untuk terus kekal di rumah.
Di Indonesia pula, lebih 56,000 kes baharu COVID-19 dicatatkan pada Khamis melepasi angka harian jangkitan di India. Kerajaan bimbang dengan kehadiran varian Delta yang sangat mudah tersebar kini merebak dari Kepulauan Jawa dan Bali yang menyebabkan perintah berkurung separa dibuat dengan rumah ibadat, pusat membeli belah, taman dan restoran ditutup. Untuk 4 hari berturut-turut, Indonesia merekodkan jumlah kes baharu harian tertinggi. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 57,757 kes baharu dan 982 kematian pada Khamis, menjadikan jumlah kes keseluruhan sejak bermulanya pandemik melebihi 2.7 juta dan jumlah kes kematian melebihi 70,000. Sebulan lalu, kes harian hanyalah pada angka lebih kurang 8,000. Kes harian di Indonesia kini mengatasi India walaupun ujian yang dilakukan terhadap populasi di Indonesia adalah sangat kurang. India kini mencatatkan kes harian kurang 42,000 pada Khamis berbanding lebih 400,000 kes pada Mei. Indonesia menghadapi masalah untuk mendapatkan vaksin secukupnya bagi mencapai sasaran memvaksin lebih daripada 181 juta daripada 270 juta penduduknya sebelum Mei 2022. Sehingga kini, seramai 15.6 juta penduduk telah divaksin. Negara keempat paling padat di dunia itu telah memperoleh sejumlah 137.6 juta dos vaksin Sinovac, AstraZeneca dan Moderna, cukup untuk kira-kira 69 juta orang. Sekurang-kurangnya 72 terbunuh di Afrika Selatan dalam keganasan terburuk di negara itu sejak berakhirnya apartheid. Di Durban, penduduk dilihat menghalang jalan-jalan, mengambil kesempatan untuk menjarah kedai-kedai dan gudang serta melarikan barangan. Presiden Cyril Ramaphosa berkata askar akan dikerah untuk mengawal di jalanan. Sekitar 5,000 telah dikerah di seluruh negara. Seorang anggota polis menggambarkan suasana di sekitar bandar itu seumpama perang teluk dengan kereta dibakar dan dipecahkan dan penduduk menjarah kedai-kedai. Keganasan tercetus akibat penahanan bekas Presiden negara itu, Jacob Zuma, minggu lepas telah merebak berhari-hari menjadi rusuhan dan kekacauan. Lebih 1,800 orang telah ditangkap. Pihak berkuasa tempatan berkata kebanyakan kematian akibat dipijak apabila ribuan orang mencuri barang dan makanan. Penduduk memberitahu mereka mencuri kerana kelaparan. Kadar pengangguran di Afrika Selatan berada pada 32% dengan separuh daripada 60 juta penduduk negara itu kini hidup dalam kemiskinan. Hujan lebat dan banjir pada malam Rabu menyebabkan 6 buah rumah runtuh di negeri Rhineland-Palatinate, Jerman. 11 orang dilaporkan maut dengan puluhan penduduk hilang dan ramai yang terkandas di atas bumbung rumah. Pihak polis menyatakan terdapat 30 orang dilaporkan hilang dan kira-kira 25 buah rumah berada dalam risiko untuk runtuh di daerah Schotbe-Adenau di wilayah Eifel. Beberapa kawasan terputus hubungan dengan jaringan talian telefon yang tidak stabil. 2 anggota bomba lemas dan anggota tentera dikerah untuk membantu penduduk yang terkandas. Pengangkutan kereta api, jalan raya dan sungai juga terganggu dengan perkhidmatan penghantaran menerusi sungai Rhine ditangguhkan. Perkhidmatan cuaca Jerman memberi amaran hujan lebat dijangka berlaku di barat daya Jerman pada Khamis dengan hujan berterusan hingga Jumaat malam. Penduduk di kawasan utara California diarahkan bersedia untuk meninggalkan rumah mereka dengan kebakaran hutan kini semakin hampir dengan mereka. Ia adalah tempat yang sama berlakunya kebakaran maut 3 tahun lepas. Kebakaran yang berlaku kini telah memusnahkan 4.8 km persegi kawasan hutan dan balak berhampiran kawasan Feather River Canyon di Butte County. Pegawai bomba mengingatkan penduduk di Palga dan Timur Kankau supaya bersedia untuk meninggalkan rumah mereka pada bila-bila masa. Api yang kini merebak di sepanjang kaki bukit yang curam di barat hutan negara Plomas, kira-kira 16 km dari Paradise.
Seramai 85 penduduk bandar Paradise terbunuh dalam kebakaran dahsyat pada tahun 2018. Menurut Pusat Kebakaran Interagensi Kebangsaan, kebakaran di California, Oregon dan Washington adalah antara hampir 70 kejadian kebakaran aktif yang telah memusnahkan rumah-rumah dan membakar lebih 4,000 km persegi. Cuaca kering yang melampau dan gelombang haba yang dikaitkan dengan perubahan iklim melanda wilayah tersebut menyebabkan kebakaran bertambah sukar untuk dipadam. Segmen sukan. Kesemua 30 atlet Malaysia yang beraksi pada Sukan Olimpik 2020 dicabar agar mengatasi pencapaian terbaik Datuk Lee Chong Wei dalam penyertaan tamasya berprestij itu. Perkara tersebut disampaikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Nine American pada hari ini. Menurut Datuk Seri Rizal, rekod tersebut mampu diperbaharui oleh atlet negara andai ada dalam kalangan mereka berjaya membawa pulang pingat emas dalam kempen Olimpik kali ini. Datuk Wira Lee Chong Wei telah menitipkan semangat bagaimana beliau melalui 3 Olimpik, percubaan demi percubaan, menang perak di Beijing kali pertama, menang lagi perak di London pada 2012. Cuba kali terakhir pada 2016 berada dalam keadaan tapi berakhirnya dengan perak, dan beliau ingin supaya rekod beliau dipecah. Kalau nak cari satu simbol kejayaan atlet yang membawa semangat juang tinggi, Lee Chong Wei lah adalah simbolnya. Beliau nak rekod beliau dipecah dan beliau mengharapkan ia dapat dilakukan oleh salah seorang daripada 30 ini. Ketika ini, Datuk Lee Chong Wei kekal sebagai terbaik Malaysia dalam kempen Sukan Olimpik menerusi 3 pingat perak yang pernah diraih pada edisi 2008, 2012 dan 2016. Atlet dan bekas atlet di seluruh negara yang terkesan akibat situasi semasa ketika ini terus disantuni. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memaklumkan sejumlah 300 bakul makanan bakal diagihkan menerusi kerjasama Kementerian Belia dan Sukan, KBS dan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Menurut beliau, pihaknya telah mengenal pasti sebanyak 156 atlet dan bekas atlet di seluruh negara yang memerlukan bantuan tersebut. InsyaAllah, YAKIB adalah badan yang sentiasa ada untuk menjaga kebajikan atlet kita dan bekas atlet. Jadi dalam hal ini, biarpun PKP akan tamat dan masih juga ramai yang terkesan, kita akan cuba bantu. Sebab kita pun tahu kesan kepada PKP dan COVID ini bukan sekadar lepas habis PKP. Dia akan terus berlanjutan. Jadi kita akan sentiasa bersedia membantu bakul-bakul makanan yang ada. InsyaAllah. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Lindung diri, lindung semua. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.